Salam hormat, salam keluarga Malaysia. Saya Wan Syarina bersua lagi menerusi Inklusif. Dalam kelelahan kita berdepan dengan isu-isu kos sara hidup, isu-isu ekonomi dan keuangan, perkara yang paling mudah untuk kita lepaskan dan bincangkan terutamanya di meja-meja warung dan di kedai-kedai kopi adalah ekonomi kita tidak bagus. Kita patut buat itu, buat ini, begitu dan begini. Jadi soalannya, apakah benar sebenarnya kita berdepan dengan sesuatu yang boleh kita sifatkan sebagai krisis ekonomi, dan sejauh mana, seluas mana wilayah dasar-dasar ekonomi ini berada di dalam takluk kerajaan, di bawah tanggungjawab kerajaan. Itu yang sama-sama kita ingin dapatkan pencerahan dan penjelasan. Untuk itu kita bersama-sama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamed, Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Ekonomi. Apa khabar Datuk Seri? Alhamdulillah, terima kasih Wan. Baik, terima kasih Datuk Seri kerana bersama-sama kami. Mungkin pertama sekali terus saja kepada apa yang sering disebut-sebut oleh rakyat terutamanya, dan kita ingin tahu asasnya, siapa yang menentukan dasar-dasar ekonomi dan keuangan negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga Malaysia, terima kasih Wan. Topik yang hangat mutakhir ini ialah hal-hal ekonomi, inflasi, umpamanya peluang-peluang ekonomi, pendapatan, gaji, upah. Jadi mungkin rakyat tertanyalah siapa sebenarnya yang menentukan dasar ekonomi dan kewangan ini. Yang pertama, salah satu tugas utama kerajaan ialah untuk merangka dasar ekonomi yang mantap yang membolehkan negara dapat memastikan pertumbuhan yang mampan, ya. Dan dalam konteks kita pertumbuhan dalam suasana harga yang stabil, itu antara dasar kita. Jadi kita ada Perdana Menteri sebagai ketua kerajaan, ketua kabinet, sudah pasti Perdana Menteri lah yang bertanggungjawab dan yang memandu kami, memimpin kami, bimbing kami tentang kaedah-kaedah macam mana nak tangani isu-isu ekonomi dan kewangan. Itu yang pertama. Kami dipimpin Perdana Menteri sebagai ketua Jemaah Menteri, dan sebahagian besar hal ekonomi ini diuruskan oleh Kementerian Kewangan. Kementerian Kewangan bertanggungjawab untuk mengutip hasil, untuk menentukan agihan peruntukan, untuk menentukan dasar-dasar jangka pendek khususnya, ya. Dan dasar-dasar ini terkandung, terangkum dalam bajet negara. Belanjawan negara ini dibentangkan biasanya bulan Oktober setiap tahun, dan kali ini dah ditentukan 7 Oktober, Jumaat datang insya-Allah akan dibentangkan belanjawan negara. Jadi tugas antara pemain utama dalam menentukan dasar Kementerian Kewangan. Kementerian Kewangan disokong oleh Bank Negara Malaysia, unit perancangan ekonomi, Kementerian Perdagangan Antarabangsa Industri. Ini antara agensi-agensi atau kementerian utama yang terlibat dalam mengubah dasar ekonomi dan kewangan. Apapun kita sebagai sebuah kerajaan, banyak hal-hal yang penting dibawa oleh kabinet, ya. Hal-hal dasar kewangan dan juga ekonomi dibawa sama ada untuk makluman ataupun untuk mendapat pandangan, untuk mendapat persetujuan kabinet. Inilah kaedah kita menjalankan tugas untuk pastikan ekonomi Malaysia berada pada tahap yang kukuh, dan kita dibantu oleh Jabatan Perangkaan. Jabatan Perangkaan ini adalah Jabatan Perdana Menteri, dan tugasnya ialah untuk mengutip angka mengenai inflasi, pengangguran, indikator atau penunjuk ekonomi ini adalah penting sekali. Ia akan menentukan dasar. Umpamanya lah, kalau pengangguran suatu masa bulan Mei tahun 2020 5.3%, maka sebagai sebuah kerajaan, yang pertama kita kena pastikan angka itu tepat. Yang kedua, untuk merangka dasar-dasar yang sesuai bagi menangani masalah pengangguran. Jadi itulah ringkas ceritanya. Kementerian Kewangan, Bank Negara, unit perancang ekonomi, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri yang bertanggungjawab dalam hal-hal pelaburan dan juga perdagangan, dan kita disokong oleh Jabatan Perangkaan yang bertanggungjawab untuk mengumpulkan maklumat mengenai hal-hal negara dari semasa ke semasa. Okey. Mungkin saya kira antara yang terkini yang disebut-sebut adalah apabila kenaikan kadar OPR diumumkan. Jadi orang menyebut mengapa kerajaan menaikkan OPR contohnya. Adakah ini perkara yang betul difahami begitu, Datuk Seri? Jadi OPR ini ditentukan oleh satu jawatankuasa bernama Monetary Policy Committee. Fungsinya lah Gubernur Bank Negara. Pada 8 September yang lalu diumumkan kenaikan
25 basis points ataupun 0.25% dalam kadar faedah sekarang ini 2.5% OPR-nya. Bermula sebelum ini 1.75%, bermakna dalam 3 kali sudah dinaikkan secara beransur-ansur, dan ini tindakan yang tepat. Saya nak jelaskan ialah OPR ini telah menimbulkan banyak kontroversi juga ya, kenapa dinaikkan. Jadi yang pertamanya ia merupakan satu jawatankuasa yang bebas yang fungsikan oleh Gubernur Bank Negara. Sebenarnya Bank Negara ni ada akta dia sendiri. Nama Akta Bank Negara tahun 2009 dan ada satu peruntukan dalam akta tersebut, iaitu bahagian 5 Seksyen 22 yang menyatakan bahawa Bank Negara ni dalam bahasa mudah adalah bebas ya. Tidak boleh dipengaruhi oleh pihak luar. Itu jelas dalam Seksyen 22 bahagian 5 Akta Bank Pusat ataupun Bank Negara 2009. Kenapa begitu? Kerana harus ada check and balance ya. Bank Negara adalah sebuah badan yang profesional, tidak pengaruhi oleh mana-mana pihak. Mereka menjalankan tugas sebaik mungkin untuk menjaga kepentingan negara. Jadi setelah mengambil kira semua kepentingan, jawatankuasa monetary policy tersebut telah buat keputusan untuk menaikkan OPR. Ini dalam konteks untuk menangani beberapa isu semasa lah. Antaranya ialah berkaitan dengan mata wang, berkaitan dengan kenaikan Fed rate di Amerika Syarikat. Kita sedia maklum terkini Amerika Syarikat telah menaikkan kadar faedahnya 75 basis points. Sekarang ini kalau kadar faedah di Amerika Syarikat di antara 3 hingga 3.25%. Jadi apabila itu berlaku di Amerika Syarikat ni, mereka ada satu dasar yang menetapkan target kadar inflasi. Kadar inflasi tidak boleh melebihi 2%. Sekala lebih 2% itu, mereka akan ambil tindakan tertentu untuk membendung inflasi. Musuh nombor satu mereka, musuh ekonomi di Amerika dan Eropah ialah inflasi. Itu sebabnya tindakan diambil untuk menaikkan kadar faedah di Eropah dan juga Amerika Syarikat. Apabila itu berlaku, maka ini akan membawa kepada kenaikan dalam nilai mata wang Amerika. Ini sudah pun berlaku. Jadi banyak negara sudah mengambil tindakan untuk menaikkan kadar faedah. Kalau tindakan tidak ambil, ini akan beri kesan kepada ekonomi negara. Kita sedia maklum kenaikan OPR ini ada yang terkesan, tapi secara keseluruhannya kenaikan OPR ini yang pertama dinaik secara perlahan-lahan. Yang kedua, ia diperlukan untuk memastikan bahawa ekonomi negara kita ini terpelihara, termasuklah nilai mata wang kita dan juga untuk membendung kenaikan harga. Okey. Datuk Seri, dari paras prinsip ekonomi yang kompleks ini kepada paras rakyat nak pergi pasar, beli barang dan harganya tinggi, lapisan-lapisan yang ada di antaranya itu agak mungkin sukar untuk kita faham secara jelas, terutamanya mungkin sebahagian besar daripada kita yang bukan orang ekonomi. Tapi yang rakyat nampak ialah harga barang naik mungkin pada setengah-setengah masa, dan ada kesukaran-kesukaran lain untuk kewangan mereka terus kaitkan dengan ekonomi negara tidak bagus. Jadi adakah benar kita berdepan dengan krisis ekonomi ataupun keadaan ekonomi yang tidak bagus sekarang ini? Pertama, inflasi. Yang kedua, berkaitan dengan keadaan ekonomi sekarang. Inflasi ini satu masalah yang dihadapi oleh dunia. Tadi saya sebut, kalau di Amerika dengan Eropah, mereka ada dasar yang menetapkan bahawa ia tidak boleh melepasi paras 2%. Kalau sekarang di UK sekitar 10%, di Eropah 9%, di Amerika Syarikat lebih 8%, maka jauh lebih tinggi. Kalau 8% di Amerika sekarang ini, target mereka 2%, maka 4 kali ganda lebih tinggi. Itu sebabnya dia ambil tindakan yang agresif untuk menaikkan kadar faedah. Jadi inflasi merupakan satu fenomena global, dan ini ada kaitan dengan dua perkara.
Yang pertama, bila kita selepas COVID, ekonomi mula dibuka. 1 April yang lalu, kita buka sempadan kita dan kita tengok jalan raya penuh sesak dengan lalu lintasnya, ya, kereta-kereta penuh jalan raya, shopping kompleks pun boleh tahan juga, airport pun sudah mula sibuk. Ini tanda-tanda bahawa ekonomi kita semakin pulih. Jadi itu satu sebab bila dibuka sempadan. Yang keduanya, bila berlaku perang, ya, pada akhir bulan Februari lalu, Rusia sudah menyerang Ukraine. Itu membawa banyak masalah pada dunia. Umpamanya rantaian bekalan, ya, tersangkut, ya, gandum dan bijiran yang lain daripada kawasan itu tak dapat dihantar ke luar negara. Kadar-kadar tambang, ya, ataupun freight kapal, ya, naik 3-4 kali ganda, ya. Maknanya kos pengangkutan meningkat oleh kerana perang, ya. Dan minyak juga harga sehari dua ni reda sikit, harga naik dengan tinggi. Gas naik 3-4 kali ganda dan bekalan gas ke Eropah telah disekat oleh Rusia. Jadi ini telah menyebabkan kenaikan harga, ya. Harga jagung, harga gandum, harga kacang soya, harga minyak. Jadi apa ini berlaku, maka ia beri kesan. Umpamanya kos untuk mengeluarkan ayam, ya, ayam bulat sekarang harga kita RM9.40 harga kawalan, ya. Bila makanan ternakan itu naik, maka terpaksalah kerajaan membantu pengeluar ayam ini. Sekarang ini harga maksimum kita ceiling ialah RM9.40. Kosnya ialah setakat ini 1.1 bilion untuk subsidi ayam. Jadi inflasi ini tinggi seluruh negara. Alhamdulillah di Malaysia 4.7% bulan April, kadar yang antara terendah. Antara kadar yang rendah pada kita ialah negara China 2.5%, tapi Amerika ke Eropah. Jadi kita faham keresahan rakyat, ya. Kerajaan telah buat yang terbaik di segi subsidi, di segi bekalan makanan, ya, bantuan-bantuan tertentu yang termasuklah bantuan keluarga Malaysia untuk menangani perkara ini. Tapi sekali lagi kita tekankan, yang pertama, kerana inflasi kita adalah rendah berbanding negara lain oleh kerana subsidi dan lain tindakan. Yang kedua, kerajaan akan terus memastikan, ya, sudah pasti kita tidak dapat, ya, tak dapat nak bendung, nak elak inflasi ini, ya, kerana sebahagiannya di luar kawalan kita. Kita ada pasukan khas jihad lawan inflasi ini yang bermesyuarat, ya, kerap kali. Hari ini pun saya ada mesyuarat dengan mereka. Jadi saya nak bagi keyakinan bahawa kerajaan sedang buat terbaik. Bukan setakat untuk pantau, tapi untuk memastikan bahawa kenaikan harga dapat dikawal. Tapi ada perkara yang di luar tindakan kita, termasuklah peperangan yang berlaku di Eropah sekarang ini, serangan Rusia terhadap Ukraine, dan gangguan dalam bekalan. Umpamanya hari ini di Malaysia pun kita dapati, kalau kita nak beli kereta umpamanya, oleh kerana beberapa spare part tidak ada, maka tergendala bekalan. Saya faham TV pun kadang-kadang ada masalah di beberapa buah negara, kerana banyak barang-barang komponen keluar di China. China pula ada total lockdown policy. Maknanya ada COVID, kes sikit pun ditutup terus sektor-sektor tertentu. Inilah isu yang kita hadapi, satu masalah global, dan selagi isu Ukraine tidak dapat ditangani, selagi China masih lagi ada zero COVID policy, selama itulah kita akan menghadapi cabaran. Baik, kita ada sedikit masa. Saya kira tidak cukup untuk kita bercakap tentang prospek tahun hadapan yang mungkin Datuk Seri akan bincangkan bersama-sama Syed Munawar. Tapi untuk masa yang sedikit ini, kalau boleh Datuk Seri rumuskan untuk tempoh 3 bulan sebelum kita berakhir tahun 2022 ini, apa yang ada untuk Malaysia sebenarnya? Yang pertama, saya nak kembali kepada soalan tadi mengenai krisis. Kita tidak menghadapi krisis lah. Krisis bermakna kita semua banyak tak ada kerja. Sekarang pengangguran 3.7%, inflasi yang amat tinggi, yang negara tak boleh bayar hutang, negara tak boleh bayar, kerajaan tak boleh bayar gaji, tak boleh bayar pension. Jadi kita jauh sekali daripada krisis lah. Saya nak bagi keyakinan pada rakyat Malaysia, kita sedang buat terbaik. Kita sekarang bulan September, hampir selesai bulan September, kita akan bergerak kepada kita panggil suku keempat tahun ini. Jadi
sudah pasti rakyat sudah menunggu apa yang akan diumumkan dalam belanjawan. Yang Menteri Kewangan sudah memberi gambaran apakah perkara-perkara yang akan disentuh dalam belanjawan berkaitan dengan hasil perbelanjaan dan lain-lain. Jadi separuh pertama kita sedia maklum pertumbuhan kita suku pertama ialah 5%, suku kedua 8.9%. Jadi kalau mengikut anggaran kita untuk tahun ini 5.3 hingga 6.3%. Jadi kadar pertumbuhan kita, Bank Dunia baru saja mengeluarkan kenyataan sudah menaikkan sedikit ramalan pertumbuhan negara kita kepada 6.4%. Ini satu pengesahan yang menyatakan bahawa dasar kita tepat dan kita akan dapat mendapati jangkaan kadar pertumbuhan. Jadi daripada sekarang hingga tahun hujung tahun, yang pertamanya bajet akan dinantikan. Ya. Yang kedua, kerajaan akan terus berusaha untuk pastikan kenaikan harga terkawal. Yang ketiga, kita akan terus berusaha untuk mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dan peluang perniagaan. Kadar pengangguran sekarang 3.7% bulan Ogos. Kita yakin kadar ini akan siap berangsur perlahan. Akan berangsur turun. Ya. Jadi maknanya dari sudut itu, insya-Allah kita akan dapat mencapai matlamat. Dalam pada itu harus kita ingat bahawa tahun hadapan tahun yang mencabar. Mencabar kadar pertumbuhan Bank Dunia 3 kali sudah pun menurunkan kadar pertumbuhan. Umpamanya untuk dunia tahun depan kadar pertumbuhan 2.9%, ya. Pada awal tahun ini kita jangka pertumbuhan 4.4% 2022. Jadi itu jangkaan umum. Maknanya akan berlaku penurunan dalam kadar pertumbuhan. Oleh itu kita perlu bersiap sedia dengan dasar-dasar kewangan ekonomi, Kementerian Kewangan, Unit Perancangan Ekonomi, Bank Negara, MITI dan beberapa kementerian yang lain perlu bergabung tenaga untuk pastikan bahawa Malaysia akan terus dapat menangani cabaran-cabaran yang kita akan hadapi tahun depan. Ya, perinciannya bersama-sama dengan Syed Munawar nanti lebih lanjut lagi. Terima kasih kita ucapkan Datuk Seri kerana bersama-sama kami untuk bahagian pertama ini bercakap tentang situasi ekonomi Malaysia. Terima kasih juga untuk anda yang setia menonton Inklusif. Jumpa lagi pada lain masa. Terima kasih.